Jadi anak-anak murid ni satu hari tanya, "Ustaz nak tanya, pasal apa Ustaz mai awal sangat?" Kan macam kita lah. Selagi tak azan lagi tu tak mai. Kita lah, bukan oleh. Baik. Jawab Ustaz tu. Azan adalah peringatan buat orang yang lupa waktu solat. Betul atau tidak? Subuh esok pukul berapa? Semua pakat tengok peta hikmat pula. Semua pakat cari mana sumber nak rujuk. Sebab kita bukan hafal waktu. Betul? Sebab tu kita tak pernah ingat. Tahu kata pukul 6 lebih, 6 berapa tu. Kita. Maksudnya kita tak hafal. Betul lah. Azan itu adalah peringatan buat kita yang tak tahu waktu solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah 'azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Sadaqallahul azim. Setinggi-tinggi kepujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnia dan inayah daripadanya Rabbul Jalil Allah Azza wa Jalla masih mengizinkan kepada kita untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu pada malam yang berbahagia ini. Sama ada secara langsung kita di dalam surau ini, juga secara tidak langsung dengan sahabat-sahabat kita di media sosial, di Facebook, di IG dan seumpamanya. Mudah-mudahan tidak berkurang pun nilai pahala bagi kita yang berada di dalam majlis ilmu. Adapun yang hadir secara fizikal, usaha yang dilakukan oleh anda semua mudah-mudahan beroleh ganjaran yang hebat dan setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya ibu ayah, sahabat-sahabat saya dan anak-anak yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang mara bahaya dan musibah yang melanda saat dan ketika ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini saya ingin mengambil peluang untuk berkongsi sesuatu tentang peringatan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pun begitu, berdasarkan kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai aturan dalam perjalanan ini untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayat yang dibacakan oleh saudara imam kita tadi, betapa hebatnya Allah yang menurunkan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran ini jika diturunkan kepada Allah, kepada lau anzalna hadzal Quran ala jabalin, jikalau Quran ini kami turunkan kepada bukit bukau, gunung ganak, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bukti kepatuhan, ketaatan makhluk kepada Tuhan dapat dilihat bagaimana takutnya makhluk untuk menerima sesuatu amanah yang diturunkan ataupun dipundakkan ke atas kita. Dan hari ini tugas paling besar yang Allah letakkan kepada kita selaku khalifah ialah untuk memakmurkan alam. Sudah pasti setiap kita mempunyai peranan, imma seorang engineer, wa imma seorang pelajar, wa imma seorang guru,
dan wa imma seorang yang tidak ada apa-apa kerja sekalipun. Bila mana namanya Muslim, kita sama-sama bertindak dan bergerak untuk menjadi ejen dakwah Islam di mana sahaja kita berada. Sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah sekalian, di awal tadi saya ada membaca satu potong ayat daripada suratul An'am, ayat 32, yang Allah menceritakan tentang perihal kehidupan dunia. Dan kita sedia maklum bahawa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Walaupun di depan mata kita indah belaka, tetapi tidak kekal selama-lama. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, saya nak bawa satu hadis Nabi SAW. Kedudukan hadis ini sahih, disebut oleh para ulama, bahkan muttafaqun alaih daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan riwayat-riwayat yang lain yang disebut dan diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, iaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ataupun hadis ataupun perawi ini disebut sebagai Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Siapa Abdullah ibn Umar? Abdullah bin Umar, ataupun kita kenali dengan perawi hadis namanya disebut sebagai Ibnu Umar. Abdullah ibn Umar adalah anak kepada Umar bin Khattab, dan beliau di antara perawi hadis yang banyak. Kalau nak dikategorikan oleh para ulama hadis, Ibnu Umar ataupun Abdullah ibn Umar ini adalah di antara perawi yang kedudukannya selepas daripada perawi yang paling banyak menghafaz hadis Nabi, iaitu Abu Hurairah atau Abi Hurairah, iaitu Abdullah ibn Umar. Lebih kurang 2630 hadis yang diriwayatkan atas nama Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar anak kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih tua? Siapa lebih tua? Sayyidina Umar kan Nabi Muhammad yang tua? Tak apa nak ingat Ustaz ni. Maghrib ni nak masuk Isyak, tak apa nak ingat. Tak apa. Lepas ni kita balik buat homework sama-sama nah. Kita cari dalam kitab sirah, tengok umur ataupun usia Umar Al-Khattab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih tua lah. Nak tanyakan apa, kita nak kenal sahabat Nabi ni. Sebab ketika saya belajar di Universiti Al-Azhar Mesir, guru saya ghafarallahu lahum, mereka menceritakan perihal perawi hadis untuk membangkitkan nilai semangat. Kita hari ini selalu kita dengar nama aja. Kita jarang menceritakan perihal siapa sebenarnya perawi hadis. Bila diceritakan, baru kita dapat gambaran hebatnya sahabat Nabi. Bukan kaleng-kaleng, kan? Bukan kaleng-kaleng, bukan calang-calang orang nak hafaz hadis Nabi. Matan itu diriwayatkan min an daripada seorang ke seorang sampailah kepada kita hari ini. Abdullah ibn Umar adalah anak kepada Umar bin Al-Khattab. Saya sebutkan tadi di antara perawi hadis yang banyak. Apa yang berlaku ialah dia tidak pernah melepaskan peluang untuk bersama dengan Nabi, terutama dalam perang-perang besar. Sehingga kan pada perang yang pertama dan kedua, abunya ataupun babanya ataupun bapaknya, iaitu Umar bin Al-Khattab, tidak memberikan izin untuk Abdullah ibn Umar bersama dalam peperangan. Setelah perang yang berikutnya, iaitu perang Khandaq, barulah Abdullah ibn Umar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan juga bahawa Abdullah ibn Umar ini seorang yang suka meniru apa yang dibuat oleh Nabi. Bukan hanya perkara yang disebut sebagai ibadah, tetapi perkara yang melibatkan pergerakan Nabi. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita bagaimana seorang lelaki yang namanya Abdullah ibn Umar ini, ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi lalu di satu kawasan, ketika itu masih ada satu pokok yang dahannya rendang. Nabi SAW lalu di kawasan tersebut dan Nabi tunduk sedikit untuk mengelakkan daripada dahan atau ranting tadi mengenakan kepala Nabi SAW. Ketika Nabi SAW telah wafat dan pokok itu sudah tiada, Abdullah ibn Umar lalu kawasan tersebut.
Walaupun pokok tidak ada, apa yang berlaku kepada Abdullah bin Umar, dia sendiri seolah-olah menundukkan sedikit badannya, meniru gaya Nabi walaupun bukan namanya sunnah. Kan kita nama sunnah ni, nama benda yang Nabi buat, namanya ibadah ataupun nilai kebaikan untuk kita. Sedangkan itu hanya lalu je. Macam kita kata jalan je, tapi dia nak tiru juga Nabi buat, dia tunduk sikit di kawasan tersebut walaupun tidak ada pokok. Hebatnya sahabat Nabi ni, ataupun anak kepada Abdullah bin Umar. Inilah kita nak lahirkan generasi hari ini yang mempunyai matlamat masa depan. Saya kagum masjid ni, surau ni. Sebab ramai budak-budak, ramai anak muda. Kan? Bagus mereka ni, batalion ni akan menggantikan kita bila kita tiada. Bagus. Tak apa, mereka duduk kursi selesa, kita tak ada kursi. Mereka tengok duduk kursi belakang. Duduk kursi tu. Malu mereka. Tak apa. Adik-adik duduk. Tengok, tu goyang-goyang. Seronok tu. Kan, tak apalah. Keseronokan tak apa, biar. Tak apa, suka. Saya suka bila ada budak-budak ataupun orang muda duduk dalam majlis ni. Bererti bila majlis kita ni dikunjungi oleh pelbagai jenis kategori, bererti bersama dengan kita ada malaikat rahmah, malaikat rahmat yang turunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebut innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' aw ridan bima yaf'al, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat akan lebarkan sayap dia, turunkan rahmat Allah. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, tenang tuan-tuan. Tenang. Ada orang berlari? Saya nak tanya, ada orang berlari? Tak ada kan? Kalau ada budak-budak kan? Kalau orang tua, tolong panggil 911. Ada masalah sikit lah. Tak ada. Yang tengok ni, tengok sunyi berdesuk pun ada. Sekejap lagi dengar bunyi krong. Selesa tuan-tuan. Nampak? Rahmat Allah melimpah ni. Masya Allah. Duduk di pasar Ramadan. Bazar Ramadan akan datang kan? Tuan-tuan boleh tak lena macam ni? Tak boleh. Daripada pintu masuk sampai pintu keluar, bisin sampai tak sudah. Tunggu azan maghrib baru senyap. Sebab nak buka puasa. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Baik. Berbalik kepada cerita tadi tentang seorang anak muda. Inilah yang saya nak sebut bahawa kita nak dapatkan matlamat yang jelas dalam hidup. Sudah pasti kita dulu kena jelas matlamat sebelum anak kita jelaskan matlamat mereka. Saya tak berapa nak tahu sangat tu apa Korea punya kumpulan ni tu rap perempuan nari apa semua tu. Depa tahu. Geng-geng budak-budak tahu. Anak-anak kita cuba tanya dia, kita pun tak tahu. Kita ceramah boleh. Depa pula, ustaz, saya tak minat Faiz. Faiz tu kumpulan saya. Kumpulan nasyid, depa minat kumpulan Korea. Depa kata kumpulan nasyid tak menari macam kumpulan Korea. Nak menari juga. Tak apa, zaman law. Tapi kita nak kena betulkan balik konsep hiburan dalam Islam. Macam tadi tuan-tuan, saya diminta oleh kawan-kawan daripada Astro. Ni cerita sikit lah pengalaman. Tadi mereka minta tolong. Mereka nak buat satu program ala-ala Maharaja Lawak. Ala-ala lah. Tapi dia plus kat situ dengan berkonsepkan motivasi dan dakwah. Dia panggil saya ni atas kapasiti kita ustaz yang pernah terlibat dengan artis dan juga dengan tapisan-tapisan saringan untuk filem-filem ni. Dulu saya terlibat masa di Jakim, saya di satu bahagian kita terlibat dengan saringan ataupun syutingan program-program yang melibatkan penerbitan penyiaran ni, ya. Contoh yang pernah saya terlibat dulu filem Munafik. Contoh filem Munafik. Tu yang pernah saya tengok, saya saring dan kita bagi pandangan, ya. Adalah benda yang dibetulkan, diedit semula. Okey. Tadi bila saya pergi, kita tengok apa yang dia nak bentang. Tajuk tu saya tak sebut lah, nanti tuan-tuan tengok lah. Ada belakang lah. Apa Syuk pun ada tadi, apa Azli senario pun ada. Mereka bentang konsep ni, kita dengar. Bagus. Sahabat rahimakumullah sekalian, hiburan dalam Islam dibenarkan, tapi ada hadnya. So kita diminta untuk bantu. Begitu juga dengan hidup kita ni, boleh kita nak bersukaria, tetapi ada hadnya, ada masa ni. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, balik cerita kita tadi.
Seorang anak muda meriwayatkan hadis ini daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, saya ulang ya, hadis ini sahih. Dalam beberapa riwayat disebut bahawa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi jasadi. Tu dia punya matan awal hadis. Ada dalam hadis yang kedua menyatakan bahawa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Tadi bi ba'dhi jasadi. Dalam hadis yang kedua biman kibi. Apa maksud dia? Didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi memegang sebahagian daripada anggota tubuhku. Bi ba'dhi jasadi. Dalam hadis yang kedua didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dipegang bahu aku. Pegang bau. Pegang bau pula. Kalau orang KL tak tahu macam mana boleh bau tu dipegang. Bau tu dicium, dihidu. Bahu. Apa? Shoulder kan? Shoulder. Shoulder. Bahu. Dia pegang bahu. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah, sebelum saya baca matan ini dengan lebih jelas, walaupun matannya pendek, tetapi saya nak bagi satu gambaran. Kita semua dengar bagaimana Nabi SAW datang kepada seorang anak muda dan Nabi pegang sebahagian ataupun anggota tubuh badan Umar, Abdullah ibn Umar ini ada disebut dipegang bahu dia. Tuan-tuan, bayangkan kita nak bercakap dengan seseorang. Kita nak cakap dengan seorang. Selalunya kita buat apa? Kita sebut nama dia. Selain sebut nama dia, kita tenung matanya. Selain daripada tu, tu je Ustaz, tak buat apa. Okey, betul, itu konteks komunikasi. Mata kena tengok sama mata dan badan kena hadap dia. Tak boleh seorang duduk utara, seorang duduk selatan. Woi Mat, tengok ni kuat. Tak boleh. Dia mesti kena ada connection, hubungan. Ya, kita nak sembang dengan. Tetapi dalam konteks ini Nabi SAW nak sampaikan sesuatu amanah, nak sampaikan suatu pesanan. Nabi buat jauh berbeza daripada kita. Sebab apa? Sebab Nabi ada konsep sentuhan. Walaupun sekarang ni SOP dia tak boleh sentuh, kan? Dengan pasal-pasal sentuh tak lagi terkena pelempang. Kalau pelempang tak boleh, kita takut kena 10,000. Ni cerita dia adik-beradik kita ataupun anak-beranak kita. Bagaimana Nabi datang kepada seorang anak muda, Nabi pegang bahu dia, Nabi pegang sebahagian anggota tubuh. Bererti nak bagi perhatian kepada orang yang nak disampaikan pesanan ini. Tolong tengok Nabi SAW. Kalau kita sekalipun jumpa anak kita panggil Alom, Maisat, ayah panggil budak tumai, kita pegang bahu dia, kita pegang bahu dia. So dia buat apa kat kita? Tambah-tambah pula kalau kita pegang kedua-dua bahunya, apa yang berlaku? Sudah pasti dia tak boleh menoleh ke tempat lain. Dia akan tengok kita. Dan kita pegang dua bahu, kan? Melainkan kepala dia toleh kot lain lah. Maksudnya bila kita pegang berdepan, oi bagus adik ni main depan. Bagus, main leno. Bagus dik. Tak apa. Anak siapa ni bagus. Berani main depan ni. Depa tak tahu ustaz ni garang. Dah apa. Okey. Nabi SAW pegang tu bererti memberikan isyarat. Ini adalah kaedah pemberian nasihat secara terus tanpa ada halangan. Kita kadang-kadang nak bagi nasihat ke anak, boleh kita bagi ke anak dia kita. Adik nama apa dia? Ammar. Panggil ayah apa? Ayah ke bapa ke papa ke? Ayah. Nasib baik ayah bukan daddy. Ingatkan orang Putrajaya dia standard dia level dia daddy. Jangan lagi jadi sugar daddy. Dah. Tak ada kena-mengena tuan-tuan. Saja je panggil daddy pun tak apalah, bahasa yang penting nama ayah. Okey, Ammar. Ayah panggil ayah kan. Ayah kata, Ammar, datang sini. Lepas tu si ayah ni akan bagi penerangan, penjelasan ke Ammar ni berapa tahun? Umar berapa tahun? Berapa tahun? Tengah fikir. 8 tahun. 8 tahun. Si baik. Kalau dia kata 3 tahun, salah ni. Baik. Sahabat-sahabat, kalau kita sebagai ayah nak cakap dengan anak yang usia 8 tahun, tambah-tambah yang macam ni, macam anak saya 9 tahun, nak sulung. Nombor 2 baru 3 tahun. Baru 2 daripada bini nombor 1. Faham tak faham sudah? Okey. Contoh kita nak cakap dengan dia. Boleh ke kita cakap macam orang tua-tua? Tak boleh.
Mesti kita duduk dengan dia, mai sini, orang pegang dia, main-main dengan dia, baru dia dengar apa yang kita cakap. Tu pun telinga ke lain, mata tengok apa nama tu, Didi and Friend. Telinga dengar Pink Phone. Pink Phone tu kan. Dia otak budak-budak ni dia lain, tak sama macam kita. So caranya berbeza. Tetapi Nabi SAW tengok macam mana dia nak menyantuni anak muda. Kita hari ni bercakap, macam saya cakap tadi, kita bercakap, tetapi cakap kita hanya berdepan sahaja. Tapi Nabi buat apa? Nabi pegang tubuh badan Abdullah ibn Umar. Ini konsep penjelasan nasihat yang amat berkesan. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak tinggalkan pesan, nasihat, walaupun simple, cuba tiru macam Nabi. Lepas ni balik, sebelum tidur, pegang anak kita. Abang lu. Contohlah kan. Berani buat. Kalau anak umur 18 tu, balong mai sini, ayah pegang ni. Umur 18. Kalau lah berani, kan, dia pun tak pernah pegang buat pula geli. Sebab daripada kecil kita tak pernah pegang. Budak-budak biasalah macam kita dululah, kan. Tambah keluar dengan mak, tak mau pegang tangan, tengok malu. Dulu, kan. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Konsep tengok Nabi tinggalkan pesan. Kalau kita nak tinggalkan sesuatu, sampaikan sesuatu dengan sentuhan. Tambah-tambah suami isteri bergaduh, berbincang. Dia tak boleh sebut bergaduh. Nampak sangat kata kita ni kontradik dengan suami isteri. Anak-anak tengok pok mak macam dunia gempa bumi. Dah. Kita bincang dalam bilik, baru pompang. Di luar, yang masuk bilik lu. Baru dalam bilik baru bincang. Tak faham sudah. Bincang, kadang-kadang nak settle masalah betul. Saya cuba juga buat, tapi macam payah je nak pegang. Saya cuba sebab benda ni kita kena buat. Baru kita rasa. Orang perempuan kalau kita tengok dia punya nilai pemberontakan tu lebih daripada geng-geng Rohingya berontak. Kan? Tapi bila kita pegang dia, bau kita dia cari. Kan? Tapi kena buatlah. Jangan buat dia riau dulu, taklah. Bincang elok-elok kalau ada masalah. Kemudian nak settle, pegang dia. Dia tak cari dah kepala lain, dia cari ni kepala bau pula. Dia cari ni bau kita ni. Inilah tempat sandaran yang paling best. Walaupun kita punya katil, kita punya bantai sedap, inilah dia. Shoulder kita lah tempat dia nak melepaskan segala apa jenis lelahan hati dia. Sinilah dia. Sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, balik cerita tadi. Pertama, tengok macam mana Nabi mendekati seorang anak muda. Yang kedua, cuba tengok Nabi dengan anak muda. Jauh berbeza dengan kita. Kita kadang-kadang sama kita bolehlah sembang. Kita duduk dengan anak muda, main ni, panggil budak tu. Betul? Sedang Nabi pergi kepada orang muda tadi. Beza tak? Beza. Inilah konsep kalau boleh kita nak berdakwah ni, kita kena buat dengan pelbagai cara. Nabi datang dekat budak tadi. Cuba bayangkan budak muda tu dengan Rasulullah. Siapa sahaja yang hidup di zaman Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan, mereka mengimpikan untuk satu saat dan satu ketika nak jumpa Nabi, nak dengar nasihat Nabi, nak dengar sesuatu daripada Nabi. Tidak ada seorang pun yang nak lepaskan peluang, hari ni tak apa, tak jumpa Rasulullah. Tak ada. Cuba tuan-tuan baca riwayat sahabat-sahabat Nabi yang 10 dan sahabat-sahabat Nabi yang akrab, yang dekat dengan Nabi. Mereka mengimpikan nak tidur pun kalau boleh nak tengok rumah Nabi. Bukan nak mengintip, maksudnya nak punya rindu dekat Nabi. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, ini saya nak bawa dalam hidup. Bagaimana seorang anak muda tiba-tiba didatangi oleh Nabi SAW. Saya bawa satu contoh. Saat ini kita semayang isyak kan. Pas semayang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh belah kanan tadi macam kenal seorang ni. Tengok-tengok Fatah Amin. Contohlah orang lelaki, orang perempuan boleh. Dia tengok Nilofa. Kahwin baru ni pekak dia. Nilofa tak kahwin lagi kan? Tanya. Apa jangan buat cerita pula. Contoh kita ni peminat Nilofa, contoh, ataupun Datuk Siti Nurhaliza, contoh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada lagi bagi salam yang kedua. Siti Nurhaliza. Tentu saja berhenti dah. Kita bayangkan teruja. Ni sambil Tok Imam kan, Tok Imam pas habis tu, ilana rabbana subhanallah. Subhanallah kita subhanallah, buka insight dah, subhanallah nak ambil gambar, subhanallah nak ambil gambar. Dia tak jadi subhanallah berzikir dah, subhanallah ni nak ambil gambar. Punya teruja. Tengok macam mana seorang anak muda tadi.
Didatangi oleh Nabi SAW, jauh lebih teruja macam mana Nabi boleh datang kat dia. Seronok sangat. Kan? Ni nak gambarkan kita hari ni beruntung. Kita dapat semua riwayat ini dalam bentuk yang telah tersedia ada. Sahabat Nabi kena dengar dengan jelas, faham dengan jelas, dengan teliti, kemudian menyimpan dan menyampaikan kepada sahabat yang lain dengan betul dan benar. Kita hari ini pakai ambil je kutip Ustaz Google, Ustazah YouTuber. Contohlah, contoh. Senang aja kita dapat sumber. Dulu sahabat mendengar daripada Nabi SAW. Baik, riwayat ceritanya mudah. Isyak kita pukul berapa lah? Saya tak duduk Kuala Lumpur, saya tak duduk Putrajaya, saya duduk Bagi. Macam duduk Johor. 8 25 35. Kita berhenti isyak dulu kah? Azan tu kan? Okey, nak berhenti pukul berapa ni malam ni kita? Esok kerja kan? Kena berhenti awal. Saya ingat nak berhenti pukul 11. Kita berhenti pukul 8.35, 8.40 kita berhenti lah. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kita tengok dalam hadis ini apa yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibn Umar. Ketika sampai kepada Abdullah ibn Umar, Nabi sebut hadis ini, tuan-tuan pernah dengar. Mungkin terjemahan, mungkin dia punya matan ni. Nabi sebut apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Maksudnya, jadilah kamu seperti orang asing atau orang musafir. Itu je kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang best ni ialah wa kana Ibnu Umar yaqul. Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar mendengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah ibn Umar seakan-akan memahami konteks yang disampaikan oleh Nabi, dan dia nak menterjemahkan apa tafsiran daripada kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Disebut oleh Abdullah ibn Umar, iza amsayta fala tantazir as-sabah wa iza asbahta fala tantazir al-masa wa khus min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, atau kama qala. Disebut oleh Abdullah ibn Umar, iaitu iza amsayta fala tantazir as-sabah, bila waktu petang jangan tunggu waktu pagi. Bila berada di waktu pagi jangan tunggu sampai petang. Ambillah masa sihat kamu sebelum sakit, sebelum mati kamu, dan masa sihat kamu sebelum kamu sakit. Apa mafhum dia? Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, tengok. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu seperti orang asing atau orang musafir. Faham? Mungkin kita dengar, faham. Baik, saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat saya orang muda. Apa yang dimaksudkan dengan orang asing? Apa agak-agak orang asing? Dalam tafsiran kita lah, dalam akal kita, apa maksud orang asing? Susah nak jawab. Tahu-tahu, tapi nak jawab tu payah. Orang Indon kot. Dia bubuh orang Indon pula. Awak dia tak asing kan? Maksudnya orang yang bukan daripada tempat asal di bumi asal ini. Tuan-tuan ni orang asing tak di sini? Tuan-tuan ni orang asing tak di sini? Dah Ustaz, saya dah 5 tahun, saya dah 10 tahun, saya dah dekat 15 tahun, saya dekat 30 tahun dah kerja. Tak asing dah kat sini. Tuan-tuan asal orang sini ke? Saya orang Perak contoh, kan? Kita rasa macam tak asing sebab kita duduk di sini. Baik, saya nak bagi lebih dalam maksud orang asing ini. Tuan-tuan duduk sini Putrajaya, main sembahyang masjid ni kan? Mungkin dekat rumah depan kan? Mungkin sini kan? Mungkin seberang sana. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, main ni bawa pasport tak? Pasport tak buat apa-apa Ustaz, tak pergi luar negara. Okey, bawa IC tak? IC tak bawa? Siapa tahu IC? Bawa IC kan? Main masjid surau kita. Lesen motor, lesen kereta. Tak payah bawa, dekat kan? Polis pun tak tahan. Baik, katakanlah diizinkan Allah kita pergi Mekah. Kalau mungkin tuan-tuan, ibu ayah semua pernah pergi Mekah, sahabat-sahabat pernah pergi Mekah, turun daripada hotel nak pergi ke Masjidil Haram, turun daripada hotel di Madinah nak pergi ke Masjid Nabawi. Pasport bawa tak? Saya bawa. Duduk di sini tak ada bawa-bawa pun. Duduk sana tak bawa. Patah balik naik. Sanggup naik tangga. Allah nak pergi ambil pasport. Pasport je pun. Awak pasport tu boleh ada tong pintu Masjid Haram. Tek kan masuk. Tak ada kan? Pasal apa bawa? Tak Ustaz, dia pun pesan. Takut hilang ke, tak jumpa jalan ke. Dia pun tak tahu nak cakap Arab. Sekejap lagi susah nak balik. Takut no. Padahal tu bumi kita juga tu.
Mekah Madinah tu bumi kita lah juga. Pasal apa rasa takut? Sebab bukan kita menjadi penduduk asal di bumi itu. Nampak? Itu gambaran yang saya nak beritahu tentang asing tadi. Kita sebab itulah kita ni seakan-akan berasa selesa walaupun kita berada di bumi ini yang asing pada kita. Satu ketika nanti kita tidak akan tinggal lagi di bumi. Tapi kita rasa tak asing sebab rumah dah beli, kerja dah lama. Macam saya kan, kerja JAKIM confirm duduk kat Malaysia. Takkan JAKIM orang hantar pilot negara. Tuan-tuan, attaché sana. Mesir pun boleh, Australia boleh. Mana lagi? Australia boleh, Indonesia boleh. Ustaz Helmi pun kena standby. Lepas ni daripada IPD KL Putrajaya ni, hantar pula pergi tu, attaché Mesir. Kenapa ya? Mau tak mau, selamat tak kita? Rasa selesa tak? Tak, sebab bukan bumi kita. Itu maksudnya orang asing. Yang kedua, orang musafir. Kalau tafsiran kita orang musafir ni macam mana? Orang dalam perjalanan, ya? Orang dalam perjalanan. Orang yang nak pergi menuju ke destinasi, tiba-tiba dia singgah mana-mana, itu orang musafir. Okey. Tuan-tuan dan puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita ni orang musafir ke? Kita ni orang musafir ke? Tak Ustaz, kita mukim Ustaz. Kalau musafir boleh buat jamak Ustaz? Itu jawapan mudah kita lah. Kalau musafir jamak Ustaz? Ya. Okey. Tetapi realiti kehidupan kita sebenar, kita semua adalah sang musafir. Kerana daripada pelbagai jenis alam, kita akan berpindah randah. Daripada alam ruh, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, dan seterusnya kita akan berada di alam barzakh. Lepas barzakh, kita akan berada di alam yang kita tak tahu macam mana perjalanan untuk menuju ke mahsyar. Dan terakhir barulah alam yang akan menempatkan kita dalam syurga wa imma neraka wal a'yazubillah. Walaupun kita orang Muslim, memang betul syurga adalah milik kita, tapi perjalanan kita tidak sama. Sebab tu sahabat-sahabat, bila sebut tentang orang musafir, cuba tengok dalam suasana kita hari ini. Kita, betul lah kita mungkin orang sini asal. Maksudnya lahir dekat sini, mak ayah awal sini, kita duduk sini. Cuba tanya mak ayah kita dulu. Asal mereka di mana? Kelantan, mana? Ganu, mana? Johor, Sabah, Sarawak, Perlis, Kedah. Mai berpindah sini sebab kerja. Kalau masih ada mak ayah kita di luar sana, datang berkunjung ke rumah kita, lah ni PKP takut susah lah sikit. Dulu katakanlah boleh dapat izin mak ayah mai jumpa cucu, melepas rindu. Sampai sini mak ayah kita ataupun tuan-tuan ni yang ada anak-anak kat luar, pergi ziarah anak-anak, boleh bertahan di rumah anak tu selama berapa hari? Seminggu. Kita mudah buat kita anak kita kecil ni. Tengok mak kita, ayah kita main Kuala Lumpur, main Putrajaya ni, main duduk rumah kita. Berapa lama dia boleh tahan? Seminggu? Sebulan? Satu hari. Satu hari dia kata. Ni mesti tok dia. Satu hari dia. Tak boleh tahan lah, tak boleh tahan. Walaupun rumah kita aircon, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, muat, naik, muat, semua dah. Bukan takat airconnya, kipas, pusing, depan, belakang, merata. Duk berkipas tak? Kita pun tanya buat apa? Panas lagi. Tengok aircon 16, sejuk bedi pula. Sejuk betul kan? Dia kata tak boleh. Tak selesa ni. Teringat kampung. Siapa teringat kampung? Yalah ayam itik, siapa nak bagi makan, lembu, siapa nak tambat. Yang anak ni fikir bila masa pak aku bela ayam itik, lembu, kandang lembu pun tak ada, tek lembu pun tak berbau dalam kawasan rumah kampung. Nampak dia buat alasan. Sebab walaupun kita sediakan rumah yang mewah, tempat tidur yang selesa, katil tilam dia dekat kampung, itulah tempat yang paling selesa. Bantai hak dah kempi pula dah nipis, betik lalat, hak tu lah yang dia tidur lena bandingkan kita yang tenggelam, tak kepala tenggelam tu, hak tu yang dia jaga selalu. Sebab dia tak selesa walaupun rumah anak sendiri. Itulah ibarat orang musafir. Dia takkan rasa selesa sebab perjalanan dia masih jauh. Adik-adik, kampung kat mana? Kampung Tok. Tak tahu. Sampai tak tahu langsung PKP ni. Ya Allah. Sampai tak boleh rentai nanti dia tak tahu kampung Tok dia tahu mana. Naya.
Lepas ni kena minta juga kat jasa baik abang-abang polis kita, lepaskanlah adik-adik ni nak balik tengok kampung. Sampai kampung pun tak tahu. Teragak dah. Kan? Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Tengok ketika mana Nabi SAW nak terangkan kepada Abdullah ibn Umar. Baik. Sebab itulah ulama menyatakan bahawa hayat seseorang manusia tidak lama. Ibarat kita masuk pintu depan rumah kita, keluar pintu belakang. Kalau tuan-tuan masuk flat rumah, jangan macam tu pula, terjun terus dah. Ibarat rumah kita teres, buka berapa? 20, 70. Paling besar berapa? 40, 80, 80, 40, 100. Banglo 40, 100. Tuan-tuan masuk daripada pintu depan, keluar pintu belakang. Berapa lama? 2 minit? Lama 2 minit. 30 saat? Mungkinlah. Bagi orang umur 60, ada jantung, ada pelan sikit. Tapi kalau 3 minit, 5 minit mau sakit gaut tu. Tarik serot pelan, menyucuk serot pelan. Maksudnya tak lama hayat kita. Itu ibarat kata cendekiawan Islam. Pun begitu sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Cuba tengok bagaimana seorang lelaki yang hidup selepas daripada zaman Nabi SAW di kalangan yang disebut sebagai tabi'in. Namanya ialah Al-A'mash. Berdasarkan hadis ini disebut tentang iza amsayda fala tantazir sabah wa iza asbahta fala tantazir masa. Jangan kamu bertangguh, jangan kamu tunggu masa kamu. Seorang tabi'in yang namanya Al-A'mash, ketika dia nak meninggal dunia, dia pernah memanggil ahli keluarganya untuk duduk dekat dengan dia. Bayangkan orang nak meninggal. Kalau kita tengok orang dalam keadaan uzur, tiba-tiba dipanggil semua ahli keluarga, tandanya dia nak kembali ke sisi Allah. Kalau kita lah waktu tu tiba-tiba ada orang panggil kita, teruk sangat dah, sakit dah. Apa yang kita fikir? Panggil semua adik-adik dah. Dia panggil sebab mungkin dia nak cerita tentang harta dia, kan? Tinggalan dia. Iyalah, Ismet Ulam Raja punya harta, kan? Di negara Uzbekistan, Kazakhstan, Turkistan, last sekali negara setan. Itu Piramli punya cerita lah, bukan kita punya. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian, tengok bagaimana tabi'in ini panggil ahli keluarga dia berkumpul. Bukan sebenarnya dia nak cerita tentang harta, tapi dia nak cerita tentang satu rahsia. Disebut kepada ahli keluarga dia, wahai ahli keluarga yang kukasihi, selama aku hidup puluhan tahun ini, ada satu rahsia yang tidak pernah aku ceritakan kepada sesiapa. Tetapi hari ini aku nak bongkarkan rahsia ini kepada anda semua. Semua pakai pasang telinga. Apa yang disebut oleh Al-A'mash? Selama aku hidup, aku tidak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam. Saya ulang. Selama aku hidup, aku tidak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam. Ulama terkemudian daripada golongan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang yang hidup selepas daripada zaman itu, mendengar riwayat daripada Al-A'mash ini menyatakan bahawa kondisi ataupun keadaan semasa Al-A'mash menyatakan hal ini boleh disebut sebagai 4 keadaan, ataupun boleh dinisbahkan dalam 4 keadaan, iaitu tidak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya dia tak pernah berjauhan bila tu imam angkat takbir, Allahu Akbar, kita belakang ni Allahu Akbar, kan? Maksudnya tak pernah jauh tinggal. Kita bukan dekat setiang, 10 tiang tinggal. Tu imam Allahu Akbar, kita wah tengok insek-insek tu insek, ada WhatsApp malam ni Manchester lawan, Manchester tak lawan malam ni, alamak. Dan lagi yang tu imam baca dah waladdallin amin. Habis tengok macam kita kalau tarawih nanti, kan? Rakaat pertama berapa orang je maki awal, dia tunggu lepas dia nak masuk surah, lepas waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, baru kat maki betul kai pelikat Allah. Sebab nak bagi lama sikit, lambat. Tuan-tuan tengok, para ulama kata bila Al-A'mash sebut tidak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam dalam 4 keadaan. Maksudnya pertama, Al-A'mash sentiasa solat berjemaah. Sebab bila tak pernah luput, bila tu imam angkat takbir, dia duduk di belakang, berarti dia bersembahyangkan dengan imam. Kita bagi laluan azan kah? Azan kan? Azan. Okey, kita
kita berhenti saat, kita sambung lagi lebih kurang setengah jam. Boleh? Doa 5 minit cukup lah. Kita berhenti sekejap dan kita akan sambung lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضل ما شاء الله ودرجة العالية الرفيعة Alhamdulillah wa bihi nasta'in amma ba'du. Saudara-saudari dan puan-puan, sahabat muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan keadaan yang disebutkan tidak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam. Pertama, al-a'mash, solat berjamaah. Yang kedua, bila sebut solat berjamaah sudah pasti di masjid, sudah pasti di tempat kita berkumpul. Takkan nak bagi tu imam di rumah, melainkan kita buat tahlil ke buat majlis bagi tu imam lah. Maksudnya sembahyang jemaah dan jemaah mesti di masjid. Itu dua keadaan. Yang ketiga, bila sebut tidak pernah luput takbiratul ihram bersama imam, bererti al-a'mash, orang yang bersedia dan berada di saf di hadapan. Berada di saf di hadapan. Kalau kita hari ni boleh dapat 3 saf, mungkin orang yang datang saf keempat tak sempat dah pada saf yang pertama. Saya teringat satu cerita tuan-tuan. Tahun 2016 lebih kurang macam tu, saya bawa jemaah yang hebat. Jarang-jarang saya dapat. Kali itu saya bawa 72 orang, keluarga terbesar ni, bercampur dengan jemaah lah. Ada Tan Sri, ada isteri-isteri dan ada Datuk Sri. Bawa semua. Kita punya layanan high class. Pertama kali dapat hotel depan betul Masjidil Haram.
Sebelum ni duduk belakang sikit lah. Dekat Hilton kan, Hilton apa semua tu. Duduk betul-betul. Buka-buka tingkap ni memang nampak tu Kaabah tu. Sonok. Sonok tak pernah lagi. Ni kali ni dapat. Yalah kita orang azan, kita duduk tengok orang lalu pergi kat masjid. Oh kan, macam dekat lah. Kan kalau kita duduk dekat hotel yang dekat, so dekat je. Ketika azan maghrib satu hari tu, orang azan kan, ialah muazzin Mekah ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar kita pun sambil gulung kain pelikat. Tak pakai lagi jubah pun, tak pakai baju pun, tak pakai lagi. Duduk dalam bilik. Sebab dia tengok baru azan, bau. Macam kita lah, Tok Imam, Tok Bilal kita muazzin kita kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya semangat. Kita dan lagi kena kari kepala ikan. Kan? Hak tu tak kira hak muazzin yang jenis tiru piramid semerah padi. Allahu Akbar. Dia bagi kita pun lambat lagi lah nak sembahyang. Kau lambat lah kita. Saya duduk Mekah masa tu. Kita dah dengar orang azan dan lagi gulungkan melekat. Baru nak pakai jubah. Kan? Yalah 10 minit lebih kurang jarak. Sama-sama turun. Dia dah qomat. Nak lari takut sekali lagi hilang ruh khusyuk tu. Jalan relax, bismillah. Orang pula amal. Nak masuk pula susah. Kita takkan nak makan, takkan nak sembahyang dekat kawasan luar tu. Rugilah duduk di Masjidil Haram dekat Mekah. Baik masuk dalam. Tunggu nak masuk dalam. Sementara nak boleh sampai habis rakaat pertama. Nampak kan? Ni tera kita. Berarti Al-A'mash tadi orang yang sentiasa berada di saf depan. Dan disebut dalam keadaan yang keempat, iaitu Al-A'mash di antara orang yang sentiasa menantikan waktu solat. Betul tak betul? Betul kan? Sebab tu saya teringat guru saya masa saya mengaji di Perlis dulu. Guru saya sebut, dia kata ada satu cerita. Budak macam kita lah, budak dan anak-anak ni. Dia bila habis kelas, dia lalu kat surau. Nampak dalam surau tu ada seorang ustaz. Tak apalah, ustaz ni awal main masjid ni. Habis kelas, dia lalu kat surau, ustaz tu dah ada dah. Orang azan dia main masjid, main surau, ustaz tu ada lagi awal daripada dia. Jadi anak-anak murid ni satu hari tanya, ustaz nak tanya, pasal apa ustaz main awal sangat? Kan macam kita lah. Selagi tak azan lagi tu tak main. Kita lah, bukan oleh. Baik. Jawab ustaz tu. Azan adalah peringatan buat orang yang lupa waktu solat. Betul atau tidak? Subuh esok pukul berapa? Semua pakat tengok peta hikmat pula. Semua pakat cari mana sumber nak rujuk. Sebab kita bukan hafal waktu. Betul? Sebab tu kita tak pernah nak ingat. Tahu kata pukul 6 lebih, 6 berapa tu. Itu kita. Maksudnya kita tak hafal. Betul lah. Azan itu adalah peringatan buat kita yang tak tahu waktu solat. Cuma tahu gitu-gitu je. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Itu yang disebut sebagai orang yang bersedia dan memanfaatkan waktu tak kira usia. Daripada hidup mulanya sampai nak meninggal, rupanya dia tak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam. Tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, ada satu berita tergempar yang berlaku di Saudi satu ketika dulu. Seorang lelaki dalam kelatan akhbar ni disebut oleh guru kami ketika dalam kelas bersama beliau, yang dulu dia merupakan sahibus samaha Datuk Seri Mufti Wilayah, sekarang ni dah jadi Menteri Agama. Dia pernah sebut seorang lelaki yang namanya terpampang di dalam akhbar, iaitu Abdullah Al-Asiri, seorang lelaki tua 60 tahun, mengesot ke masjid. Orang pun tengok tu dia lelaki tua mengesot. Rupanya viral. Dia macam istilahnya OKU, berjalan kaki, tarik macam kita lah berjalan pakai tangan sampai ke masjid. Kita hari ni tangan ada, kaki ada. Sebelum nak sampai ke surah Al-Quds kita ni, alam ada. Lajak dulu, patah balik. Kita tak apa, dan surau sana pun ada. Ya, tak apa. Mana-mana pun tak apa. Kalau ada tangan, ada kaki ni, nak main masjid ni, Allah. Sebab malam ni kena dengan Ustaz Nabil kot. Ke sebab dia tulis tu Nabil Ahmad, Raja Lawak kot.
boleh main tengok ni, kok betul Raja Lawak main ni. Bukan senang tiba-tiba dia dah berubah daripada tak pakai kopiah kan, viral dulu kan. Terus orang buat dia punya apa? Komersial. Oh, Nabil Ahmad ni Raja Lawak pakai ramai-ramai. Oh, bukan dia Nabil Ahmad Raja Lawak punya ustaz. Tak apalah nama nak sama. Rupa sikit lah berbeza. Dia handsome pada saya sikit kan. Dia handsome pada saya kan? Sikit kan? Sebab saya handsome banyak pada dia tu saya tak mau cerita. Baik sahabat-sahabat rahmatullah sekalian. Apa yang berlaku ialah orang tadi dia berjalan kaki dengan mengisot. Tuan-tuan, Allah izinkan saya tahun 2013 saya pergi bumi Gaza, Palestin tuan-tuan. Allah izinkan saya masa tu bawa dengan tim media Jakib dengan beberapa NGO lain masuk ke bumi Gaza. Gaza ni di selatan Palestin, bukan duduk dekat Jerusalem, bukan duduk dekat Tel Aviv, bukan. Duduk di selatan, di apa begini, penghujung antara negara Palestin dengan Mesir. Kami masuk masa tu kat pintu Rafah. Masa tu Mesir pemerintah baru dia. Dan ketika ni dah itu Dr. Mursi. Dr. Mursi seorang hafiz, dia menang dalam pilihan raya tu, dia buka semua pintu yang menghubungkan antara Mesir dengan Palestin. Laluan doktor bawa kebajikan ni, nak bawa duit sumber bantuan ni memang mudah. Saya pergi tuan-tuan, dan Allah izinkan saya sampai ke rumah ketua tentera Islam yang telah meninggal dunia. Nama tu kita kenal, Syekh Ahmad Ismail Yasin. Dia meninggal sekitar tahun 2002 ke 2001 yang kena bom. Dia adalah orang yang cacat anggota, terutama anggota besar. Kita boleh sebut sebagai useless. Tangan tak boleh guna, kaki pun tak boleh pakai. Hanya mengharapkan kursi roda yang ditolak oleh orang lain untuk disampai ke mana-mana tempat. Tetapi tuan-tuan, sepanjang dia menjadi seorang OKU ini, dia tidak pernah pun meninggalkan waktunya yang dibakikan ataupun disia-siakan, kecuali dia sentiasa menunaikan solat berjamaah di masjid. Walaupun tak boleh berjalan, orang tolak, dia pergi sembahyang masjid ni. Kita ni main time kita celik je. Pagi subuh, tak dan ustaz nak hantar anak, tak dan nak beruruskan. Alasan kita, sama, kau lain sama. Tak kata apa, kata kat diri sendiri kan? Kita buat alasan. Tuan-tuan, tengok, saya masuk rumah dia, memang ada lagi kursi tu. Kaki saya macam krem, macam nak menangis ada. Bagaimana orang yang cacat, tapi Allah kurniakan kekuatan untuk sentiasa berada di rumah Allah ketika laungan azan berkumandang. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka penutup ini saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat dirahmati Allah sekalian. Jangan tunggu masa untuk kita berubah, jangan tunggu masa untuk kita buat kebaikan, jangan tunggu dan berkira-kira untuk kita nak menyumbang sesuatu. Peluang yang ada, ambil dan kita gunakan sebaiknya. Di saat kita masih ada kekuatan itu, tenaganya, gunakan sebaiknya. Ada buah fikiran, berilah untuk orang berkongsi. Walaupun kita tidak dikreditkan, tidak diberikan nilai penghargaan. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, rahsia kalau kita buat kebaikan ialah PKP ni ramai yang terjejas segala jenis ekonomi. Allah izinkan kepada saya nak berkongsi. Ini rahsia yang disampaikan oleh guru kami, oleh mak saya juga merupakan guru, almarhum Datuk Dr. Harundin, guru saya yang juga merupakan bapa saudara saya. Ini cerita ni adik-beradik punya. Ada amalan-amalan yang ditinggalkan kepada kami untuk amalkan. Paling mudah ialah orang lain zikir semua. Okay. Paling mudah tuan-tuan, apa pun yang berlaku sesama manusia, jangan putus silaturahim. Pesan guru saya di Mesir, pesan bapa saudara saya Datuk Harundin, Datuk Asandin, Ustaz Ishaqdin, buat belakang saya semua tu. Semuanya pesan, dan mereka buat. Bila dia meninggal, mereka meninggal, baru saya tahu. Kami ada pertalian hubungan dengan adik-beradik kami di belah selatan Thailand, belah Patani, belah Chenak sana, ada adik-beradik. Ya? Bila meninggal baru tahu. Tiap-tiap tahun mereka akan pergi hantar bantuan dekat bumi. Yalah, Malaysia dah banyak bantuan pun di sana. Hubungan adik-beradik tak pernah diputuskan. Tuan-tuan, nak panjangkan usia dan bertambah keberkatan dalam hidup, jangan putus silaturahim. Jangan putus silaturahim. Walau kita berbeza pendapat, berbeza warna dan sebagainya, letak tepi. Akidah Islam menyatukan semua Islam, umat. Ya? Apa jadi pun, biarlah orang bergaduh dengan kita bersalah faham ke apa semua. Pesan mak saya, ahsanta liman asaa ilaika
berbuat baiklah kepada orang yang pernah menyakitkan hati kamu. Memanglah susah. Dan tu Ustaz Ishaquddin, setiap kali hari raya anak dia pesan, anak dia cerita kat kami. Dan Ustaz Ishaquddin akan mengunjungi rumah orang yang mungkin ada masalah konflik. Tak jumpa dengan dia lama, tak bertegur siapa, putus hubungan. Ustaz Ishaq akan sebut, jom kita pergi rumah dia. Yang anak-anak pergi, buat apa? Dia pun tak ambil rumah kita. Kita kalau kita orang marah, nak marah ke orang, apa kita nak balas ke dia? Pergi ke dia, ambil dia main. Ustaz Ishaq kata, kita pergi. Nampak tak tuan-tuan? Ni baru saya tahu rahsia dalam rumah tangga mereka yang hebat. Rupanya mereka tidak pernah memisahkan hubungan itu. Tuan-tuan, buat. Saya ni, Allahu Akbar, macam juga sahabat-sahabat. Kadang-kadang ada je orang tak puas hati kat kita. Masuk TV, orang kata kita kaya. Padahal dia tak tahu, sejam tu kita bersenggang mata, 150 dapat. Ni ceramah malam ni saya rasa 3,000 dapat ni. Baik main ceramah masjid lagi. Sangka bila kan? Bersangka lah kan? Bersangka tu tak apa. Harap lain macam, takut tak dapat putus asa. Lepas ni tak main dah. Gurau tak mengharapkan apa-apa. Saya mengharapkan saya nak jadi jutawan akhirat. Tuan-tuan dapat ilmu, sampaikan. Itu saya nak pesan. Daripada dunia yang saya sampaikan ni, hadis ni, sahabat-sahabat, jangan sia-siakan masa anak-anak kita. Walaupun kita ada masalah, salah faham sebagainya, tolong jangan putuskan silaturahim. Walaupun kita sakit hati, memang kita kena. Tuan-tuan, jangan sakitkan hati. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, bila saya amalkan ni, adalah benda-benda lain yang saya amalkan. Yang ni saya nak pesan. Sebabnya bila sebut tentang matlamat hidup, hubungan manusia jangan putus. InsyaAllah rezeki akan berkekalan. Saya ni sepanjang ni ada je rezeki Allah bagi satu mai. Saya pun tak minta, tapi Allah lorong dalam keadaan jalan yang mudah sebab kita pernah memudahkan urusan orang lain. InsyaAllah. Kalau tak boleh sangat pun, senyumlah ke orang. Kok payah sangat kan nak minta maaf, payah. Senyumlah, buatlah rekod-rekod bilang muka pun. Nak senyum, janji senyum dekat orang. Jangan bergaduh, jangan putuskan hubungan silaturahim. Dan saya cukup sekadar itu, sedikit peringatan ringkas daripada saya yang dhaif, yang lemah ini. Saya minta maaf ibu ayah makan masa yang sedikit panjang. Mudah-mudahan keberkatan Allah mengiringi perjalanan kita dan Allah mudahkan perhimpunan kita hari ini, dan mudah-mudahan ada pertemuan di masa akan datang. Jika tidak di dunia dan di alam yang nyata ini, mudah-mudahan kita akan bertemu di laman syurga Allah nanti. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.